لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون والفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أي أمر إيجاب عند كل صلاة ومع كل وضوء بسواك. Jikalau tiada bahawa kesukaran atas umatku, nasaya aku suruh akan mereka, artinya suruh wajib, pada tiap-tiap sembahyang dan serta tiap-tiap air sembahyang, setiap kali mengambil wuduk disuruh apa? Dengan bersuci. Tapi takut menjadi kesukaran, maka hukum dia adalah sunat. Ya, disunatkan tiap-tiap kali kita sembahyang dan kita ambil wuduk, sunat kita bersiwak. Ya. Habis. Dan jikalau belum lagi ditunaikan dengan wuduk yang pertama, makruh tajdid. Kita ambil air semayang, kita guna lagi semayang, kita beri tajdid balik, itu makruh. Ya, dikuang-kuang sekali kita gunakan semayang, hatta semayang jenazah sekalipun, maka dah sunat bagi kita untuk mentajdidkan, untuk memperbarui dia. Kalau belum digunakan, atau makruh kita tajdid. Dan sunat wudu kemudian daripada tiap-tiap mandi. Dan sunat wudu kemudian daripada tiap-tiap mandi, sama ada mandi wajib seperti mandi junub atau mandi sunat. Dan sunat wudu kemudian daripada tiap-tiap mandi, sama ada mandi wajib seperti mandi junub atau mandi sunat seperti mandi sunat Jumaat, maka hendaklah mengambil wuduk dahulu daripada mandi itu, akan sebagai wuduk yang sempurna. Sebab wuduk ni ada dua makna. Satu dia panggil wuduk lughawi, satu lagi makna wuduk istilah. Ya, wuduk lughawi ini maknanya basuh tangan bagi wuduk. Sebab dalam hadis, hendaklah maknanya siapa yang nak makan, sunat bagi dia Nabi suruh apa? Hendaklah dia tawaduk dia wuduk, mengiringi dia makan. Dan selepas makan pun Nabi kata hendaklah dia berwuduk. Wuduk sini mana wuduk lughawi, makna basuh tangan. Kalau kita fahamkan wuduk, Nabi nak ambil semayang, lepas makan ambil semayang ni. Wah, yang mana ni ada hadis. Wah, rupa tak faham hadis. Hadis wuduk tu maknanya apa? Basuh tangan. Ini wuduk sini pada wuduk istilah. Pada istilah fiqh kita, itu maknanya. Maka hendaklah mengambil wuduk dahulu daripada mandi ni. Akan sebagai wuduk yang sempurna, tu makna wuduk biasa ni. Niat dia rafil hadas. Jika sunyilah hadas junub itu daripada hadas kecil. Kalau sekiranya dia berhadas besar, tiba-tiba hadas itu sunyi, maknanya tak ada wuduk, maka sunat. Tu. Kalau dah ada, tak adalah. Contoh mana ada? Dia tidur, tetap dua papan punggungnya, mana wuduk dia tak batal. Kemudian dia ihtilam, mimpi. Bila mimpi, inzal, keluar mani dia, maka dia berhadas besar. Wuduk tadi tak batal lagi. Itu mana ketika itu tak dah, dia ambil wuduk, mandi je lah. Itu maksud dia. Sebab dia kait jika tidak berhadas. Jika sunyi maknanya kosong daripada hadaman, tidak jika dia berhadas lah. Dan jika junub dia itu tiada membatalkan wuduk, kalau wuduk junub dia tadi tidak membatalkan wuduk. Ini makna niat wuduk sunatul ghusli. Nawaitul wudu'ah sunatul ghusli. Jadi aku ambil wuduk kerana sunat mandi. Kerana riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah SAW mengambil sembahyang, mengambil wuduk pada mandi janabah, ya, akan wuduk sembahyang, mana wuduk macam wuduk sembahyang biasa. Kemudian dilebihkan oleh dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, tiada membasuh dua kakinya, ya,
Dibasuh keduanya kemudian daripada mandi. Basuh semua kat kaki tak basuh. Dah habis mandi kan, baru basuh kaki. Itu maknanya. Dan kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab, sama ada dahulu akan dia. Maknanya dia mengambil wuduk dahulu, baru dia mandi. Daripada mandi boleh, atau ditakhirkan dia. Lepas daripada mandi dia ambil wuduk, atau pada pertengahan, di tengah-tengah mandi belum selesai, berhenti kejap ambil wuduk, lepas tu sambung balik pun boleh juga. 3. Atau yang keempat, dahulukan setengah dan takhir setengah pun boleh juga. Dia basuh muka, basuh tangan, lepas tu dia mandi, ujung kan sambung sikit lagi. Maka hukum dia boleh, ya. Sebab wuduk yang wajib dia adalah apa? Tertib. Adapun mualat tu sunat. Ya, wuduk biasa pun gitu jugalah. Makna tertib, muka, tangan, kepala, kaki. Iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Itu 4 anggota wuduk yang wajib. Ya, itulah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Itu makna tertib. Adapun mualat berturut-turut. Bermakna belum habis kering basuhan muka, kita dah basuh tangan. Belum kering tangan, dah basuh sapu kepala. Belum kering kepala, kita dah basuh kaki. Itu kalau sekiranya dah kering, hukum dia sah wuduk tapi tak dapat mualat. Dia basuh muka dekat sini, kampung ni, kan, Melaka. Dekat Johor kan basuh tangan. Masuk Singapura kan basuh sapu kepala, basuh kaki. Boleh wuduk dia, sah, tapi tak dapat mualat. Ya, sunat mualat tu tak dapat sebab dah kering. Maka hasil asar sunat tetapi didahulukan itu afdal. Semua ni perkara diambil dulu. Boleh setengah-setengah, boleh di tengah, boleh di ujung pun boleh. Tak ada hal. Dapat hasil sunat kata Al-Imam An-Nawawi. Tapi yang afdal dia mana? Bahawa didahulukan. Ambil wuduk dulu, barulah dimandi. Sebab mengingatkan akan hadas. Takhfifan lil hadas. Afdal. Mana aksaru sawaban, itu mana afdal. Lebih banyak nisbah pahala, itu mana afdal. Dan sunat wuduk tatkala berkendak orang junub makan. Dia ada besar, perut lapar nak makan, nak mandi sejuk lagi, mandi makan tu. Maka sunat bagi dia apa? Ambil air sembahyang, ambil wuduk dulu. Ataupun dia nak tidur, ataupun wati. Ya, wati. Bukan makan roti. Wati maknanya jima', wati, wukuk, duhul, sama lah maknanya tu. Kena namakan anak dia pula wati. Dia kata, "Mahal kau ambil wati?" Dalam kitab ada syekh. Wah, dalam kitab banyak dan macam ada. Dan umpamanya itu perempuan yang putus haid sama juga, ya. Dan nifas dengan nisbah bagi yang lain daripada wati maknanya. Sunat. Adapun jika hendak diwatinya, nak dijimat suami dia, maka tak dapat tiada daripada mandi keduanya. Dia kena mandi itu. Maka hendaklah ia berniat dengan yang muktabar. Niat yang muktabar daripada niat wuduk, iaitu meniatkan mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadas. Jangan diniatkan sunat wuduk. Jangan diniatkan sunat wuduk. Bagi makan tidak, ya. Dan tidur jangan niat aku wuduk semasa sunat. Maknanya wuduk untuk tidur, untuk makan tak ya. Niat biasa je. Mengangkat hadas, ada kecil tak ada. Dan masuk dengan kata makan ialah makan yang mengenyangkan. Ini dia panggil apa? Majas. Hakikat yang mengenyangkan ialah Allah ni isnad. Majas. Atau buah kayu, mana buah-buahan. Dia makan buah mutan, buah langsat, buku ke. Atau lauk, dia makan rasa asam. Dia kata daging, kata lauk ke apa, itu masuk makan. Maknanya kalau di barang besar ni sunat bagi dia ambil untuk dahulu. Ataupun makan tadi obat. Dia makan obat pil je. Dia berjunub. Sunat juga. Maknanya pada zahir lafaz ni sunat bagi apa? Dia ambil wuduk. Dan jikalau sedikit sekalipun, itu wayah dia. Sudah ni walaupun sedikit asal nama makan, sunat bagi orang yang berhadas tadi, dia apa? Dia ambil wuduk dulu. Dan jikalau berulang-ulang dia, makan berulang, sunat berulang. Tetapi yang pertama muakkad. Dia makan 3 kali sebelum mandi, 3 kali dia makan. Semua tu mana sunat ambil wuduk sebelum makan, tapi yang muakkad yang lebih kuat tuntut yang pertama tu. Dan pada makna makan itu minum sama juga. Ya, dia minum pun sunat lah. Maksud dia ambil wuduk sebelum daripada mandi. Dan masuk dengan tidur, jikalau sedikit, kalau sedikit lagi sekejap dia tidur, pun hak tidur juga sunat wuduk.
lagi duduk mutamakin sekalipun, walaupun duduk tadi duduk yang tetap tak membatalkan wudu. Ya, dia tidur sekejap. Maka sunat juga dia ambil wudu. Ya. Tidur Kalau nuas lain, dia tak batal wudu. Ya. Nuas dia mengantuk. Kan? Mengantuk ni dia dengar suara tapi tak faham. Dia duduk kan? Dia ada semayang. Nak tunggu maghrib isyak, dia letih sangat, dia duduk. Kipas berpusing, dia dengar. Kereta lalu dia dengar. Orang bercakap dia dengar tapi tak faham. Itu mengantuk. Wudu tak batal lagi tu. Ya. Dia kalau batal wudu tidur. Zawalul akal hilang. Tak tahu dah. Orang panggil dia tak dengar dah. Itu tidur. Kalau tidur tengok keadaan. Kalau mutamakin tetap dua papan punggung dia, maka wudu dia tak batal. Kalau tak tetap, dia tidur baring ke, melunjur ke apa, sikit tak tetap, maka ketika itu batal wudu dia. Ya. Dalil hadis Nabi mengatakan al-ainan wika usahi. Paman nama falyatawadda. Al-ainan, dua mata kita ni, wika usahi, dia memelihara papan punggung. Apa makna memelihara papan punggung? Kalau kita jaga tidak tidur, kita nak keluar angin, kita boleh kontrol tu maksudnya. Ya, wika usahi. Maka paman nama falyatawadda, siapa yang tidur, ya, maka naklah dia ambil wudu. Siapa tidur naklah ambil. Ya. Jadi tidur tak tetap dua papan punggung ni, yakin ke tu keluar angin? Tak yakin. Ya, tapi sini dia panggil wa uqimul zan maqamul yakin. Ya, didirikan zan tapi makam yakin. Ya, kita duduk tu dipanggil mazinatu khuruju syai'. Ya, tempat sangka keluar sesuatu. Sebab duduk dia tak tetap papan punggung. Maka wa uqima zan maqamul yakin. Didirikan zan makam yakin. Sini kaedah dia. Mana ambil kaedah ni? Kaedah pada hadis. Sebab Nabi mengatakan paman nama fal yatawadda. Siapa yang tidur maka hendaklah dia ambil wudu. Mana pula kita kaitkan wudu yang tetap tak batal? Itu hadis sahih yang lain. Itu hadis sahih Nabi SAW nak semayang dia, sahabat ada yang tidur. Lepas tidur, orang kamat, sahabat tidur, bangun, terus semayang. Ya? Dia tidur, dia bangun, dia terus semayang, maknanya tak ambil wudu. Maka diihtimalkan duduk dia tadi ialah duduk yang tetap. Sebab ada dua hadis tu. Dia tidak ada ta'arud untuk berlawan. Dia kena cantumkan makna hadis tu. Tadi hadis Nabi kata siapa tidur, ambil wudu. Yang ni pula sahabat bangun, tak ambil semayang. Jadi dia ada dua jenis duduk. Satu, jenis duduk yang mutamakin, yang tetap dua papan punggung dia. Ya? Setengah ulama pula tengok ke duduk tetap bersila pun orang yang ada setengah ulama kaitkan yang badan dia tu maknanya gemuk, mampat. Dia dudukkan papan punggung mampat. Kalau duduk kendi macam mak dada, peri, tulang tu mungkin tak pakai. Dia duduk tunggul. Maknanya dia tak kemas. Tujuan dia tu kemas papan punggung dia tu. Habis. Fa'idatun, satu faedah disebut dalam Sabilal Muhtadi. Bagi allamah. Allamah baca. Dia baca alamat. Kalau alamat mana tanda? Ni allamah. Tasdidkan lam. Allamah. Ta tu dia panggil ta lil mubalaghah. Mana orang yang lampau alim. Jadi maknanya apa ni? Syekh Daud dengan Syekh Arsyad Banjar sezaman kan. Dia mengaku kealiman Syekh Arsyad Al-Banjari. Disebut dalam Sabilal Muhtadi bagi Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bermula yang dikasat dengan wudu tatkala menghendaki makan, minum dan tidur. Apa kasat? Hikmah dia ialah meringankan hadas. Ya. Tidak ada besar, bila kita ambil ada kecil tu, ambil takhfif, dia meringankan hadas. Maka batal wudu itu dengan hadas. Ya, wudu tu kalau batal, batal juga lah. Bagaimana pembatalan biasa. Dan dikasatkan dengan wudu tatkala mendaki akan jima. Itulah nasyat, menambahkan semangat perjuangan. Ya, ambil wudu dia segar sikit. Bagi kembali pada jima. Maka tiada membatalkan dia dengan hadas. Yang ni dia kata tak membatalkan dengan hadas. Sebab sunat bagi kita nak tidur, ambil wudu. Suami ambil wudu, isteri pun ambil wudu. Jadi letak bantal panjang tengah-tengah. Sebab apa? Takut batal. 5 tahun nikah tak beranak lagi. Sebab ada fasil. Ada penceraian. Sebab apa? Contoh, anak ada wudu. Bini pula, jangan, abang saya ada wudu.
Habislah. Sini dia kata apa ni? Dia kata wuduk sini, kalau wuduk dalam bab tidur ni, dia tidak membatalkan walaupun hadas. Mana walaupun dia bersentuh suami isteri, tidak batal. Tidak batal apa? Tidak batal nisbah fadail, kelebihan dia. Adapun nisbah nak semayang tak boleh. Dia sentuh bini dia kan semayang kena ambil wuduk. Tapi nisbah kelebihan tak batal. Itu maksud dia. Nisbah kelebihan tidur serta wuduk tidak batal antara isteri dan suami kalau dia bersentuh. Tu kelebihan dia tadi tu. Ni kalau sentuh kau pergi ambil semayang balik. Wah, nak bangun subuh 5 kali bangun. Wah, ni macam berat ni. Mana ilmu kau belajar gitu. Tu dia kata maka tidak membatalkan dia dengan hadas. Tak batal apa ni? Mana fadilah dia, kelebihan. Maka masalah ini dilaraskan. Dia buat teka-teki. Maka kata baginya ya, pada kami ma'asyiral fuqaha ni. Pada kami ai ma'asyiral fuqaha, pada ulama fiqh, wuduk yang syar'i, wuduk syarak tidak batal ia dengan hadas. Mana tadi? Tadilah. Wuduk syar'i ambil muka, basuh tangan, semua kata wuduk syar'i lah. Tapi tak batal. Ya, tak batal apa? Tak batal kelebihan dia punya fadilat maksudnya. Habis dah pun nak semayang tak boleh. Jadi dua makna itu. Ya, macam kita dengan apa? Azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab azwaj segala isteri Rasulullah dipanggil ummahatil mukminin. Ibu segala orang beriman. Ibu pada pihak mana? Tazwid, pada pihak berkahwin tak boleh. Adapun pada batal wuduk, kalau takdirlah sentuh batal. Ya, batal wuduk dia batal. Pada pihak mana ibu, pada pihak tak boleh berkah sebab menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Pada kami wuduk yang syar'i dibangsakan daripada syarak, tiada batal ia dengan hadas. Maka wuduk ini seperti hukum wuduk mujaddad. Mana wuduk yang ditajdidkan tadi. Maka tiada daripada niat yang kebilangan, niat yang muktabar. Ya, demikianlah tersebut dalam Tuhfah. Bagi siapa Tuhfah? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syarah bagi apa? Bagi matan Minhajul Talibin bagi Imam An-Nawawi. Dan Tuhfah disebut itu. Dan juga Hasyiah Sayyid Umar, habis intaha kalam. Dan demikian lagi sunat wuduk tekala orang yang berhadas hendak tidur dan tekala marah. Kan? Dia kata macam dia punya apa, temperature dah naik kan. Hidung telinga dah merah je. Pergi ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Sebab apa? Kerana sabda Rasulullah SAW. Lepas tu kita tengok isteri tengok suami dia macam bam pergi ambil semayang nanti. Ada suami tengok isteri pun dia macam dia pergi ambil semayang. Dia naik angin. Kan? Sabda Rasulullah SAW, innal ghadab minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar. Ya, wa inna ma yutfi'un nara bil ma'. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Innal ghadab, sungguhnya marah tu daripada syaitan. Ini pun majas. Hakikat semua daripada Ta'ala, tapi sini sandarkan. Benda yang baik kita sandar kepada Ta'ala. Benda tak baik sandar kepada lain. Ya. Selalu kita cakap kan, orang selamat yang baik daripada Ta'ala, yang buruk dari saya. Kan? Itu dipanggil apa tu? Ta'aduban, beradab dengan Ta'ala. Adapun hakikat, tu ayat satu lagi. Kul kullum min indillah. Katakan semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Tadi. Amin hasanatin pamin Allah. Pamin apa sayyatin pamin nafsi kan. Apa yang buruk pamin nafsi. Daripada itu dipanggil sandaran. Dia panggil ta'aduban, kena beradab. Ma'asabakum min hasanatin famin Allah, wa ma'asabakum min sayyatin famin nafsi. Habis. Artinya bahawasanya marah itu daripada syaitan, dan bahawasanya syaitan dijadikan daripada api, daripada lidah api itu. Dan sungguhnya memadamkan api itu pun kalam majas. Memadamkan api, sebenarnya padam hakikat Tuhan. Memadamkan api itu dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka ambil air sembahyang. Ya, fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Itu amar lin nabi. Ya, tawadda ayat tawaddau dimaksud lamul amri. Dijazam dia dengan lamul amri. Mana lam lepas fa? Fal yatawadda.
Ya, al-amru asali yang tadi wujud sini dia panggil apa? Amar bin nadbi. Mana arahan dalam bentuk sunat saja. Ya. Dan kemudian dari kalau tengok orang tengah mengumpat kan, saya ambil wuduk. Harus pula tengok mengumpat, macam tu pula. Mana tu? Tengok dalam kitab tu dia kata. Muka surat 3, muka surat 16 juzuk pertama kita beriak. Wah, andal kau tu. Saya muka surat. Takut kau tak percaya dia kata. Tengok mengumpat tu dia ambil apa? Ambil sembahyang. Saya ambil sembahyang. Harus pula dalam surat tu kata. Dalam surat tu kau ada mengumpat orang. Mulut tu maknanya kotor, pergi dibasuh kan. Dan tiap-tiap perkataan yang keji, ya, perkataan tak elok, yang tak sedap didengar maknanya sudah ambil semayang, sunat. Dan maksud daripadanya apa? Mengkafarahkan dosa. Sebab umum dalam ayat innal hasanat yuzhibna sayyi, sungguh kebaikan menghapuskan kejahatan. Maka ambil semayang tu menyebabkan gugur dosa. Tapi dosa mana? Minas sagairah, dosa kecil. Kalau ngumpat dia kena minta ampun kita ni. Seperti barang yang sabit pada beberapa hadis. Sabit mana datang hadis sahih. Dia kalau dalam kitab, dia ibarat wasabata dengan wawarada. Dia lain. Kalau wasabata pil hadis, mana hadis itu hadis sahih. Kalau dia kata wawarada, itu ihtimal hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif boleh digunakan dalam fadailul amal. Ada pun dalam hukum dia pakai hadis sahih. Sini kata sabit, mana hadis yang sahih. Dan barang yang sabit pada beberapa hadis. Dan sunat wuduk dia kalau ada ia mempunyai wuduk sekalipun. Dia ada semayang, tiba dia mengumpat, saya pergi ambil semayang. Sunat ambil semayang. Alah, junang kau mengumpat ni. Habis. Dan dihubungkan, diilhakkan hubung pada namimah, mengacun, mengadu-ngadu, waktu ronsen. Kan? Belagakan orang. Ada tak spesies dia suka lagu orang. Bila orang belaga je, dia suka. Wah, dia ingat ni macam ayam belaga lah. Ya, macam-macam pesen. Sunat ambil wuduk. Dan dusta cakap bohong. Dia cakap-cakap tadi kan kita percaya dah dah. Nak cantik orang dah bohong ambil wuduk. Suruh dia ambil semayang. Kau bohong ni. Dan menuduh, ya, dan saksi yang dusta, dan bersumpah dusta, semua ni yang keluar daripada mulut kita benda tak elok, maka sunat dia ambil air sembah, ambil wuduk. Dan sunat daripada menyentuh mayat. Siapa mandikan mayat, dia sentuh mayat, sunat dia ambil air sembah, semayang. Kalau dia sunat dia mandi. Kalau sunat dia mandi. Kalau dia mandikan mayat, sunat mandi. Kalau dia tanggung, sunat apa? Sunat dia ambil wuduk. Daripada menanggungkan dia, dan jika disentuhnya yang tiada membatalkan air sembahyang sekalipun, makna ni ghayah dia. Dan jika ini ghayah, mana kesudahan kata sunat ni walaupun dia menyentuh tempat yang tidak membatalkan wuduk. Kita sentuh isteri kita beberapa tempat yang tidak batal wuduk. Tempat yang tidak datang ataupun berlari darah. Dipanggil tidak ada nasyat. Situ mana kita sentuh rambut, gigi, kuku. Kan? Bini kita senyum, kita cek dia punya ni. Kita sentuh dia punya gigi. Abang batal? Tak batal. Pergi ngaji tak pekah dia. Ada terpegang kuku di sikit kan? Tak batal. Atau rambut. Ya, tempat yang tidak mengalir aliran darah. Itu tidak mendatangkan syahwat. Ya, oleh kerana itu tak batal. Dalam bab menyentuh mayat, walaupun rambut ke badan apa semua disentuh je, sunat dia. Dan kuku dia dan gigi sekalipun. Dan dihubungkan pula bersentuh dengan umpamanya orang yang sopak. Yang diilhak hukum sama juga. Atau Yahudi atau Nasara. Ya? Bila dia bersentuh dengan serani kan, bagi ambil wuduk. Wah, apa pasal? Ini ada ni. Dan Yahudi pun gitu juga. Kalau kita sentuh dia, atau muda belia. Amrat, benda mulia. Ni benda belia tu bahaya. Laki-laki yang belum sampai umur, belum balik, umur 14, 13 kan. Tapi maknanya apa? Janggut tak ada, misai tak ada, muka pula perempuan, macam perempuan, muka boleh macam kan. Itu bahaya tentang fitnah besar. Muda belia ataupun mahram, bukan jim tu mahramnya, bukan muhrim. Orang kampung biasa cakap muhrim. Ini muhrim saya, bukan muhrim. Muhrim ni orang sedang ihram. Dia panggil muhrim. Ihram haji ke ihram umrah dia panggil muhrim. Ada pun yang haram nikah dia panggil mahram. Itu sebab dia panggil sumbang mahram kan. Mahram mana orang diharamkan nikah. Dengan syahwat. Ya, dia pegang salam adik dia macam, oh ni macam ni. Sunat dia ambil wuduk. Atau bulu hari-hari dia pegang, atau 2 bijinya. Ya, faham. Batal, yang batal yang tu batal.
Sebab apa tu? Kerana hadis pada menyentuh mayat. Mana hadis? Sabda Rasulullah, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamarahu falyatawadda. Man ghassala mayitan, barang siapa memandikan akan mayat, falyaghtasil, maka hendaklah ia mandi. Ya, lepas dia mandi mayat, sunat dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa menanggung akan dia akan mayat, falyatawadda, hendaklah dia mengambil air sembahyang. Itu dua hukuman di situ. Habis. Dan bagi yang lainnya lah, dan disebut dalam I'ab, nama kitab I'ab, ismul kitab. Sunat wudu daripada tiap-tiap barang yang ada khilaf. Ya, pada khilaf di kalangan fuqaha, ulama bahawa binasa air sembahyang. Ulama dia kata binasa, yang dia kata tak. Jadi kita sunat raikan. Sebab ada kita khuruju minal khilaf mustahab. Khuruju minal khilaf, keluar daripada masalah khilaf, itu disunatkan. Ikut mazhab kita tak batal, tapi ada mazhab lain kata tak ada, kita raikan dia tu. Sebab tu ada mazhab dia tak bercakap. Dia bercakap, dia tak bergaduh. Dia ra'i mera'i. Ini pula satu dia kata mazhab tapi kerja gaduh dengan orang ni, kan? Ni mazhab Pak Wahab. Tu Pak Wahab. Wahabi semua bid'ah, dia seorang dia betul kacau. Kita ra'i mera'i kan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah pergi satu tempat yang tak baca kunut. Tempat dia tak baca kunut mazhab dia kan, tapi pergi tempat kita dia baca. Sebab apa? Kita ra'ikan sahibul qab. Sahibul maqam gitu. Kawasan Imam Syafi'i dia baca. Ni orang baca ulat kata bid'ah. Apa macam-macam. Allah, benda tidak tak bahas lah benda Habis tu. Bahawa binasa air sembahyang. Misalnya mana? Seperti makan daging unta. Unta, dia baca daging anta. Alif unta, anta. Dia makan daging anta. Wah, nak makan daging anta. Kacau kerja. Makan daging unta setengah mazhab batal wudu. Mazhab kita tak batal. Jadi kita raikan dia. Menyentuh farat binatang. Ya. Setengah mazhab batal. Dan balik dengan tahun. Balik dengan tahun. Sunat juga. Setengah kata wajib. Dan muntah. Itu semua maknanya sunat. Dan keluar satu di tempat yang tiada batal wudu. Keluar satu dari tempat yang tiada batal wudu dengan dia. Itu semua maknanya apa? Kita raikan dia setengah. Mazhab dia kata batal. Kita tak batal, maka sunat raikan. Itu kaedah fiqh kita gitu ya. Khuruju minal khilaf mustahab. Habis. Dan kerana membaca Quran ataupun hadis, ni sunat lagi. Sunat ambil wudu, baca Quran, baca hadis atau riwayat meriwayatkan hadis, ya, atau mengajar ilmu. Dan kerana membaca Quran, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kada sallahu sirrah wa in kunta ma'ahu. Situ. Betul. Ha? 10 bawah. 10 ke 12? Ni mana ada khilaf pula ni? 10 1 12 tu. Kat mana tu? Iza kunta. Betul? Mbak nak jawab. Ini semua tak terang kitab ni pakai capai. Iza kunta ma'u kazalik hajabaka. Ba tu bukan ya. Ya, ha jim ba bukan ya. Kitab ni banyak silap cetaknya gitu. Kau baca seorang dia pening. Iza kunta ma'hu kazalik, asal iza kunta ma'hu hajabaka angka. Ay ab'adaka an ru'yatika naqsak. Fataslimu minasyirkil al-khafi wa hazil halatu samma bil fana. Fa tu bukan lagi. Bil fana fi tauhid wa bihalatil jam'i. Wa in kunta ma'aka li adami istighra'i istabadaka lahu ay ja'alaka muta'abbidan lahu
fayatlubu minka ibadatuhu hadzal halul halah al halatul farqi kama marrah. Dia kata iza kunta ma'ahu kazalik hajabaka angka ai abada, ada alif tu. Situ apa tak ada kan? Dapat ai tafsiriyah tu. Adaka bukan ba'adaka, abada. Itu ibad, makna memperjauhkan Allah Taala, ka mana akan dekau. Abadaka ar-ru'yatika. Ya, nafsaka. Kemudian pataslim minasyirkil khafi. Hazihi halatu tusamma bil fana fit tauhid wa bi halatil jam'i. Apabila adalah iza kunta, apabila adalah engkau ma'ahu sertanya, ya, seperti demikian itu, yakni nasaya mendinding akan dikau daripada engkau. Maknanya apabila engkau memandang serta Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa engkau ma'akum ma'allah, serta Allah Ta'ala, ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Ya, sebab kita tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Kudrat dan iradat itu utama ni. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua mungkinat, sebagai khalaik, semua makhluk, ya, dia bertugas. Tugas kudrat apa dia? Al-ijad. Tugas iradat apa? At-takhsis. Ya, Allah Ta'ala mentaksiskan semua perkara. Ya, masya-Allah kan wa ma lam yasha' lam. Apa dikehendaki Allah Ta'ala itu saja berlaku. Apa yang tidak dikehendaki, iradah tu takluk dia apa? Taksis. Mana sebelum ada kita semua adalah ditaksis oleh iradat Allah Ta'ala. Sampai masa untuk jadi diijad. Jadi, siapa jadikan? Kudrah. Ini kalam pun majas. Hakikat kalam bersih dalam usuluddin, siapa yang menentu? Ialah zat yang bersifat iradah, dia yang menentu. Itu kalam bersih. Yang mengada ialah zat yang bersifat dengan kudrah, dia yang mengadakan. Jadi semua makhluk tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Itu maknanya. Jadi bila pandangan kita ni bukan sekadar etikad, dinaikkan lagi, iaitu dia memandang dengan bata dalam dia, basirah dia. Iaitu dalam bentuk zab, rasa dia dengan Allah Ta'ala, bahawasanya dia ma'allah, ya, bahawa serta dengan Allah Ta'ala, mana serta dalam genggaman kuasa persatuan. Benda ni sebagai satu benda yang disyuhudkan, disyahadahkan, ya, di riyadhah mujahadah sampai terbuka batin hati dia, dapat syuhud dengan Allah Ta'ala. Ketiga itu hajabaka angka, barulah dia kata menjauhi akan dikau, mendinding akan dikau daripada engkau. Apa maksud dia ni? Ini makamil fana, mendinding engkau akan dikau. Ya, kita tak perasan diri kita dan nampak dia membuat. Ini kelazatan yang paling hebat, tuan-tuan. Ni kalau dapat ni, tuan-tuan, lebih besar nikmat dunia dan isi dunia lagi, lebih besar nikmat akhirat kita, lain daripada ru'yah Allah Ta'ala. Ini nikmat paling besar, nikmat tajalli dia, ya. Dasar mana dalam hadis sahih Nabi sebut, la yazallu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahabbtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Al-hadisah. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri dengan amal yang sunat sehingga aku kasih. Jadi kita buat ibadat sampai peringkat Tuhan kasih. Dalil Tuhan kasih kita apa? Fana. Itu dalil dia. Dia masuk dalam makam fana, bermakna dia dah masuk golongan mahbubin, orang dikasih Allah Ta'ala. Mana dalil tu hadis? Fa iza ahbabta, apabila aku kasih akan dia, kuntu adalah aku sam'ahu, akulah pendengar dia. Mana dia mendengar dengan aku, Tuhan kata. Tuhan dah cempakkan satu rasa hati dia, bahawa dia rasa semua daripada Allah Ta'ala. Rasa tu dah dapat zauq. Ya. Dia berjalan dengan aku, dia berkata dengan aku. Ini dia panggil kinayatul anil fana. Makam fana. Apa fana? Ru'yatullah bila khalqin. Pandangan mata dalam dia syuhud kepada Allah Ta'ala tanpa ada campuran pada makhluk. Dia bersih. Itu lazat dia macam tu. Ya. Nak tahu masuk suluk yang ada ni. Apa yang kau zikir, warid dia. Tak ada lain tuan, dia je. Ya. Tuan-tuan kena masuk suluk lah. Ini tuan-tuan si masuk suluk. Suluk banyak. Suluk gaung ada. Kan? Suluk jenuang ada. Suluk balik bukit. Banyak suluk. Yang masuk suluk. Boleh nampak. Ya. Kalau baca warid kan. Di antara abang mursyid kita kata warid yang paling besar ni warid ni.
Ada orang nampak pam terbuka, ada Kaabah tengah zikir, pum Kaabah depan dia, pum macam-macam nampak tuan. Tapi warid paling besar kali dia kata bila zikir pam hilang, tak ada lain dia je. Ni warid paling besar ni. Yang lihat tu dia panggil pandangan-pandangan alam malakut, alam jabarut lain. Yang ni bukan alam lagi, dia sendiri. Terbuka antara dia dengan Allah Taala, dengan apa? Pandangan nur makrifat yang terjemput. Habis tuan dia buka dah habis. Banyak. Ghaba 'anil khalq bi syuhuril malikil haq, Banyak daripada yang lain sebab dia syuhud akan Allah Subhanahu taala. Man arafa Allah syahidahu fi kulli syai. Siapa yang betul-betul makrifat akan Allah, syahidahu, dia syuhud akan Allah dalam setiap mana dia pandang. Dia pandang dia tak ada selapis, dua lapis. Pandang luar dengan dalam serentak. Pum terbuka. Itu dia panggil mukasyafah, yang dah bentuk apa dia panggil? Maknawiyah. Kasyaf maknawi itu kasyaf yang tinggi. Ada pun kasyaf hissi, itu tak ada pun tak apa. Dia tengok orang, dia boleh baca orang. Dia tengok selalu nampak, itu tak ada pun tak apa. Itu pandang makhluk, dia nak pandang dia. Lenyap yang lain. Ba'anil hal. Lenyap pandangan makhluk, yang ada dia. Kelazatan ini, kelazatan yang sangat hebat. Itu dia panggil apa? Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhin. Nikmat paling besar bila dapat nazar. Nazar dan pandangan basirah dalam dia terbuka dia dengan Allah Subhanahu taala. Itu kan senang nak buka kan, sebab hijab banyak. Hijab nafsani, hijab khalqi ada, hijab macam-macam, hijab kaun ada. Itu semua nak tembak. Tembak dalam zikir, pung kita tembak. Sebab kerja ni buka kerja besar. Kerja nak angkat hijab dan terbuka ni kerja besar. Kita nak direct terbuka dengan Allah Taala, bukan kerja kecil, kerja paling besar kan. Nak makrifat akan Allah Taala. Sebab bila kerja besar, dia kena buat khusus. Pakar perancang bila nak buat kerja besar, dia takkan bincang kat kedai kopi kan, serabut kan, tengah bincang tu, tarik satu opening aku dia kena masuk rumah, kunci dia seorang-seorang ni kan, buka payahlah pun nak buat kajian ke apa kan, dia senyap sunyi, baru tenang kan. Itu nak buat kerja dunia yang tak ada nilai. Ini nak buat kita dengan Tuhan, sebab dia kena masuk, suruh dia masuk, dia tarik dengan adab-adab dia, concentrate tu dengan Ta'ala, insya-Allah terbuka lah. Ni bukan nak ngempin tapi nak suruh. Bukan nak ngempin, nak suruh. Sebab tu disuruh. Siapa suruh? Allah Ta'ala suruh. Dalil, fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju ke hadrat Allah. Itu Tuhan suruh. Ayat Quran kan. Farra yafirru. Tapi yang amar kan. Suruh berjalan ke hadrat Tuhan. Nak jalan apa? Jalan kaki. Kita kai. Ayam itik lagi laju. Nak jalan ruhani. Allah. Apabila adalah engkau sertanya, ma'ahu ay ma'allah, serta Allah. Betul ayat kata wa huwa ma'akum aynama kuntum. Persoalan dia, hal antum ma'ahu aynama kuntum. Adakah kamu serta Allah di mana kamu ada? Tuhan serta kita di mana? Semua dikontrol kita. Sebab soalan kita dengan dia tak, atau kita dengan yang lain? Dua dia, sama ada kita dengan Khalik atau dengan Khalqi. Kalau kita dengan Khalik, bermakna dia terbuka. Kalau dia dengan makhluk, dia tertutup. Sebab ketika kata tutup, baru terbuka. Pening kepala orang. Tutup, dah tutup. Tutup, baru buka. Tutup mana? Tutup kamu dengan makhluk, terbuka kamu dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Tutup pandangan kamu dengan makhluk, baru terbuka kamu dengan Allah. Selagi kita layan pandangan makhluk, dia tak terbuka dalam hijab. Apabila adalah engkau sertanya seperti demikian itu, jawab dia apa? Nasai hajabaka angka, nasai mendindinglah ia akan dikau daripada engkau. Mana apa? Kita dah tak nampak kudrah kita, kita syuhud akan kudrah dia. Kita mematikan ilmu kita dalam memandang ilmu dia. Kita mematikan akan iradah kita dalam memandang iradah dia. Itu dia. Dan kita mematikan akhirnya wujud kita dalam memandang wujud dia. Ini tamam. Di sini panggil makamul fana. Lenyap. Allah. Artinya menjauhilah ia akan dikau dari pemelihan engkau akan diri engkau. Duduk sini tuan-tuan, confirm dia selamat daripada afatul qalb, penyakit dalam. Sifat mazmua tak ada dah. Riak tak ada, wujud semua tak ada dah. Sebab apa? Benda tu semua dah ternyah apabila dia syuhud akan Allah.
Dia pandang, dia rohani, dia faham kepada musyahadah ke Tuhan, sifat ni tak ada dah. Dia tak layan. Dan sebab apa? Dia sudah dapat asyik yang paling hebat dengan Allah Ta'ala. Ya, keasyikan, kerinduan, syauk dengan Tuhan membakar segala sifat mazmumah. Selagi tak dapat asyik dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, dia jangan ceritalah nak buang sifat mazmumah. Dia boleh baca, dia boleh khatam kitab 10 kali khatam, dia tak jejak. Sebab benda ni bukan dengan baca, tapi benda ni dengan rasa. Ya, siapa dapat rasa dengan Tuhan, maka terhapuslah rasa dengan makhluk. Ujub datang daripada apa? Rasa makhluk. Nak tunjuk kat orang. Sum'ah datang sebab apa? Ada rasa makhluk. Riyak, ujub, takabur. Semua tu datang makhluk sebab dia nak tunjuk kat orang. Sekarang orang dah tak ada. Dia tak pandang. Dia pandang dia. Bersih lah benda tu. Ya, tu jalan. Dia panggil jalan pembersihan sebenar. Ialah jalan sufiah. Ya. Sebab kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa tak mengharung mendalami dalam perjalanan sufiah ni, orang yang menguasai ahwal Rasulullah SAW. Bukan af'al, bukan fi'li Rasulullah dan akwal saja, ahwal, kerohanian Rasulullah penjalan dia. Dia harungi, maka mata musirran alal kabair, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Ya, nak cabut riak. Macam mana kalau hati tak kerti pandang Tuhan? Dia nak buang sum'ah, macam mana kalau hati tak kerti tawajuh ke Tuhan? Hati yang tak pandai nak tawajuh ke Tuhan, dia akan dinodai oleh riak, ujub, sum'ah. Ya? Kalau dia dah siddiq untuk menghadap Tuhan, habis. Sebab tu Nabi Daud AS dipesan oleh Ta'ala. Waqad awhallahu ila Daud AS. Ya Daud, kul lissiddiqin. Wahai Daud, beritahu pada orang yang siddiq hati dia dengan Tuhan. Ya, orang siddiq. Apa dia? Bi falyafrahu, dengan aku naklah mereka seronok dan gembira. Syauk, rindu dengan aku. Wa bi zikri falyatanamun, dan dengan zikrullah merasa nikmat. Dia zikir tu tarik nama Tuhan. Ya. Berapa? 1,000, 200,000. Kita bertaik 100, bertaik 1,000 dah jatuh tuan. Ingatkan panak, rupa meleleh tidur. Mula simbah kena naik. Yang gua tekun slow. Gua tidur dah. Allah. Macam-macam. Sebab bertidur tidak ada syauk. Orang bila bercakap dengan mahbubah kekasih dan oh, dia malam pertama, kan? Dia pula jenis ikut menikah betul, ikut sunnah lah kata, tak pernah berjumpa, tak pernah naik motor, tak pernah berkenggik, kan? Ibu carikan, kena pula, wah, sedap mata memandang, akhlak pun baik. Dia berbual daripada malam sampai orang subuh tak sadar. Dah azan subuh itu. Sebab apa? Tarikan tu dia. Ya. Tapi kalau mak dia cari tak kena selera dia ni, macam tu terenggarang rupa. Nak berbual pun tu. Nak apa dia tu? Macam nak bual tak lain tuan. Pukul 10 dah tidur. Mana apa? Tarikan dalam tu, mainan dalam. Semua benda dalam kan. Dalam dia cantik je laju. Kan? Kereta pun dalam ke? Kan? Kau kan enjin tebur, power tebur semua kau jalan dah. Kusuk. Kan kau jalan kan kau makan nasi aku gitu. Kan hantar jalan setengah jam mana boleh kejauh. Kalau dalam baik kan. Dia shoot sekali zoom, dia zoom. Ini tekanan dia sangkut-sangkut. Nak start 10 kali kena bertolak. Nasib baik manual boleh masuk gear. Allah. Itulah makna dalaman. Ya, kes dalaman ni benda besar. Dalam cantik, luar dia cantik. Kalau dalam rosak, luar pun rosak. Ini bincang semua dalam. Nak ejaz benda dalam. Apa? Mahabbah, syauk, rindu, kuat dengan Tuhan. Habis itu ya. Maka sejahtera engkau daripada sekutu yang tersembunyi. Baru lepas entah ni, syirik khafi itu. Apa syirik khafi? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Dia kena pukul dengan apa? Kalimah yang selalu kita baca tapi kita tak hayati. Kalau tuan-tuan hayati ni, confirm tuan dapat laduni tuan-tuan. Iaitu la haula wala quwata illa billah kanzun. Hadis kala ni, la haula ni ada bawah tahu dia adalah gedung syurga Tuhan tuan-tuan. Ma'arif, anwar, fuyudat, awliya ni lah benda dapat. Dia matikan diri betul. Matikan baru hidup. Tu kita kata mati baru hidup. Mutu qabla an tamutu. Matikan nafsu kamu, matikan pandangan kamu, matikan iradat kamu. Ya, matikan kewujudan kamu, baru nampak dia je. Ketika tu dia akan buka. Pum tajalliyat berlaku. Oh, kami dahsyat tuan-tuan. Dia dapat ilmu terus. Ilmu laduni atau dia panggil ilmu wahbi. Bukan wahabi. Kalau silap baca kena wahbi.
ilmu wahbi, ilmu kurniaan. Pum dibuka. Ya. Allah. Dan inilah kelakuan yang dinamakan dia fana fit tauhid. Ya, dia melenyapkan pandangan dalam mengesakan Tuhan. Mana apa dia kata? Dia je, dia tak nampak lain kan. Sehingga kadang-kadang terlancar kalam dia, la arifu illahu. Tidak aku kenal melainkan dia je. Dahsyat entah dia kata, aku tak kenal melainkan dia je. Siapa dia? Huwallah lah. Ya. Dan ya, kelakuan ini dia panggil apa? Jam'i. Mana kelakuan jamak. Apa jamak? Dia menyatukan pandangan dia terus kepada Ta'ala. Kalau dia tak boleh ingat Tuhan, dia tak jamak, pandangan dia satu je. Dia pakai pandangan luar je. Dalam dia tak jamak, tak pandang. Itu dia panggil farqi. Makamul farqi. Makam terputus kita dengan Tuhan. Ya, dia pandang makhluk, nampak makhluk. Air tenggelam, habis. Ya, dia nak buka dalam dengan luar sekali. Buka luar, dalam buka. Pum, 2 switch buka. Ya, baru dia pelak cantum. Baru dia nyala. Ini ada pelak, pun tekan kat lain, rupa lubang semut dia tekan. Ingat masuk pelak, wah ni tak menyala, gua silap lubang. Masuk lubang pelak, gua tepap, dapat cantum 2 jamak, pum. Bekak switch, pum, baru nyala kan. Ya, baru menyala nur basirah dalam kita tadi. Baru sedap dia berlazat dengan Allah, ya. Gentikanlah berlazat dengan makhluk, tak ada apa faedah kan. Tak ada apa faedah Tuhan berlazat dengan makhluk, menyeksa diri panggil. Sebab semua kena tinggal lah. Tinggal. Harta kumpul, tinggal. Ya, anak bini tinggal, semua tinggal. Pangkat jawatan semua tinggal. Sebab tu istilah sufi diambil di kalam Nabi Ibrahim pun ada juga. Apa kalam Nabi Ibrahim? La uhibbul afilin. Aku tak minat dengan benda yang akan binasa. Berlazat dengan dia. Dia yang qadimun, lagi pula baqi, kekal. Ya, dia yang sedia kala, yang kekal, dialah segala-galanya. Berlazatlah dengan dia. Dapat melazat nikmat dengan dia, ya, asyik dengan dia, itu nikmat paling besar, ya. Bangun malam-malam mohon dengan Allah, itu nikmat paling besar. Man talabal ula sahiran layali. Siapa menuntut benda besar, dia kena berjaga malam. Jangan nak dapat makrifat tinggi, ya. Tidur pukul 10, bangun pukul 6. Oh, jawab dia wassalam. Tak payahlah. Itu kan Rabi'atul Adawi yang kata apa? Tarjun najat walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alai basi. Kau harapkan benda yang besar, ya, akan kejayaan besar, tapi engkau tidak buat akan sebab dia. Ya, tarjun najat walam tasluk. Kata ikut uslub jalanan dia. Sungguhnya perahu tidak berjalan atas darat. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.